Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar tak, Mike? Dengar, dengar. Eh? Alhamdulillah hari ini kita dapat berusrah dan bermesyuarat Abim kali yang kedua. Jadi harap semua dalam keadaan sihat lah, ya. Walaupun di mana kita berada kan, ya. Jadi insyaAllah hari ini dalam usrah pada hari ini kita akan kupas tentang satu buku yang baru dikeluarkan oleh Abim Press, iaitu Kebebasan Bersuara, Peraturan dan Kawalan lah, ya. Ataupun buku ni diterjemahkan daripada sebuah buku yang lebih besar, ya, iaitu buku Dawabit Hurriyah Al-Takbir, ya. Dia adalah makalah penulisan yang dimuatkan dalam buku Dr. Sheikh Ahmad Raisuni, dalam buku beliau yang bertajuk Makalat Al-Hurriyah lah, tentang kebebasan lah, ya. Jadi buku ni memang diterbitkan sesuai dengan keadaan sekarang ni, di mana mungkin kebanyakan daripada kita dah maklum tentang munculnya semula isu-isu yang melibatkan penghinaan terhadap Islam lah, terutama terhadap Rasulullah SAW, ya. Apabila Presiden Perancis dia mengungkitkan kembali karikatur, kalau tak silap dulu dah lama karikatur ni kan, ya, oleh Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ni pun dah lama mati lah, kena bunuh dulu tak silap saya tahun 2014 2015 begitu dan karikatur tu dibangkitkan semula untuk menghina umat Islam lah, ya. Dan kita tahu kenapa isu ni bangkit adalah kerana sekarang ni tengah pemilihan waktu pilihan raya lah di Perancis. Jadi biasalah kalau orang Eropah ni, kalau dia tak cari, orang kata dia tak cari isu yang boleh menyatu padukan ataupun boleh mendapatkan sokongan daripada rakyat-rakyat dia, antara isu yang paling mudah adalah Islam lah kan, terutamanya dari segi terorisme lah, ya. Dan ni kita lihat berlaku di kebanyakan negara yang bukan Muslim. Memang itulah dia punya skrip utama dia. Kita boleh lihat di Myanmar sama juga, untuk dapatkan sokongan rakyat, isu Islam, orang Muslim sebagai pengganas dibangkitkan. Begitu juga di India yang dikuasai oleh BJP sekarang ni, parti BJP, yang presidennya adalah Narendra Modi kan, ya. Setiap kali pilihan raya memang isu-isu berkaitan Islam akan dibangkitkan lah, ya. Kalau Malaysia agaknya isu apa? Isu pergauman lah kan, ya. Jadi pergauman ni memang orang kata tajuk yang laris lah untuk dijual setiap kali berlaku pilihan raya. Dan isu ni bangkit juga selepas seorang warga Perancis yang bernama Sophie Petrosinin ke nama dia, tak silap. Dia telah orang kata dijadikan sebagai tawanan lebih daripada 4 tahun. Dia sebenarnya masuk ke Kenya, tapi dia ditahan, dibawa ke Mali lah, ya. Mali ni banyak orang Islam. Jadi
Jadi Perancis dia belanjakan berjuta-juta ringgit lah untuk bawa balik Sophie ni Sophie ni pun walaupun dia datang ke Mali tu atas tiket kononnya sebagai orang kata pekerja sukarelawan lah kan. Tapi sebenarnya pekerjaan dia itu adalah sebagai missionary lah ya. Kan missionary itu maksudnya pendakwah Kristian lah ya. Jadi dia ditangkap oleh orang Islam di sana selama 4 tahun lah lebih. Dan sekarang ni Perancis bawa balik baru 2-3 minggu lepas. Itu pun kita boleh anggap sebagai salah satu orang kata kempen untuk dapatkan sokongan lah ya. Dan baru-baru ni Sophie ni telah dibawa balik ke Perancis. Jadi mereka pun berharap lah Sophie ni akan orang kata akan lebih bila dia balik ke Perancis tu dia akan ceritalah semua tentang keburukan Islam semua kan, yang bagaimana Islam itu telah menafikan kehidupan dia selama 4 tahun kan. Betapa tapi sebenarnya Sophie ni bila dia balik ke Perancis tu dia sahkan bahawa dia sendiri telah masuk Islam ya. Jadi benda tu tak jadi seperti yang dirancang lah ya. Jadi kelakar pula kan. Jadi jadi mungkin dia rasa isu tu tak berapa, yalah dia kalau tak dia nak jadikan itu salah satu isu untuk dia bangkitkan lah untuk pilihan raya kan. Jadi dia bangkitkan tentang isu Charlie Hebdo tu jadi buku ni tepatlah buku ni sebenarnya sudah diterbitkan oleh Abim Press sebenarnya tak silap saya di bawah bukan di bawah oleh Abim Press tapi oleh bawah IDEA pada tahun 2016 yang dijudulkan sebagai Kebebasan dan Pembebasan perbahasan dalam konteks maqasid syariah. Buku ni dah lama diterbitkan. Yang buku warna merah tu kalau orang perasan IDEA kan. Ada gambar Syekh Raisuni pada buku tu. Jadi Dawabit Hurriyah Al-Takbir ni dijudulkan kembali sebagai parameter kebebasan bersuara lah. Jadi kita nak tahu parameter tu adalah maksudnya macam diameter jugalah kan. Sejauh mana kita boleh pergi kan. Macam line kita ni kan. Kalau kita pakai wifi kan, sejauh mana kita boleh pergi? 100 meter macam tu Jadi kebebasan suara dalam Islam ni kita nak lihat betapa setakat mana yang kita boleh pergi Jadi itulah namanya Dawabit Hurriyah Al-Takbir ataupun parameter kebebasan bersuara. Jadi dia kenalah dengan konteks sekarang ni di mana kita sebenarnya kita nak tahu bagaimana kita nak respon terhadap isu ni kan. Adakah kita nak senyap je ataupun kita nak jadi orang kata begitu ekstrim kan. Dan kalau kita baca baru-baru ni seorang guru di Perancis telah dikelar leher dia kan oleh pelajar kerana menghina Nabi Muhammad kan jadi isu ni juga sebenarnya kalau kita lihat dari segi tindakan dia tu mungkin wajar lah sebab dia menghina Nabi kan tapi bagaimana pula dengan kesan after effect dia tu kan. Jadi itu yang kita akan cuba untuk lihat lah dalam buku ni. Jadi parameter kebebasan bersuara. Jadi kebebasan bersuara sebagaimana kebebasan yang lain lah. Kebebasan beragama, kebebasan bergerak dia memerlukan kepada peraturan dan kawalan. Tak bolehlah orang kata macam sekarang ni kan freedom of speech, kita boleh kata apa saja yang kita nak. Tapi dalam Islam tidak begitulah Kerana itu kalau kita tidak mengawal
penyalahgunaan dan juga pelanggaran dalam pengamalan hak-hak ini, maka situasi akan lebih parah lah ya. Jadi dinukilkan dalam buku ni ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam dan isterinya Hawa, Allah Subhanahu Wa Taala telah menempatkan mereka berdua dalam syurga lah ya. Di mana dalam syurga tu mereka menikmatilah semua kelapangan, keluasan, kesenangan ya. Jadi tak ada apa-apa pengecualian ya. Maksudnya nak makan apa semua boleh kan. Nak makan apa, nak pakai apa, mungkin begitulah ya. Tapi ada satu je yang tak boleh mereka lakukan. Iaitu apa? Itu mereka tidak boleh menghampiri ataupun makan daripada pokok kuldi. Kuldi. Itu je larangan dia. Ya. Jadi daripada banyak-banyak tu, satu je. Kan? Pengecualian tu ibarat macam kamu nak apa semua boleh. Ya. Kecuali satu je. Ya. Itu ibarat setitik daripada air lautan ya. Ataupun sebutir pasir daripada padang pasir itulah. Tapi kita biasa manusia kan, kita selalu alpa lah ya. Seperti firman Allah, wahai Adam dalam surah Al-Baqarah ayat 35, wahai Adam, tinggalkanlah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa yang kamu berdua sukai. Dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Maka akan menjadilah kamu daripada golongan yang zalim. Maksudnya daripada semua kesenangan yang diberi itu, jangan hampiri satu je. Iaitu pokok kuldi. Dan kita juga tahulah apa yang berlaku selepas itu. Berlaku pelanggaran lah daripada syarat yang telah diberikan. Jadi terkeluarlah Adam dan Hawa, Nabi Adam dan Hawa daripada syurga. Jangan tanyalah syurganya macam mana semua kan. Sebab ada banyak perbahasan kan. Syurga tu syurga di dunia kan, syurga ni kan. Tu saya tak boleh jawab lah. Kena tanya ustaz-ustaz lah ya. Tafsir tu kan ya. Jadi mereka pun makan daripada pokok kuldi tu kerana diberi tahu oleh syaitan, iblis bahawa pokok tu akan memberikan mereka kesenangan dan umur yang berpanjangan lah. Pokok kuldi tu. Dan cerita pasal pokok kuldi ni kalau dalam literature Kristian masih ada lagi Kalau kita tengok dalam cerita Indiana Jones semua kan, cawan yang memberikan kehidupan abadi kan, macam-macam lah ya. Jadi daripada kesenangan yang begitu banyak, ada satu je yang tak boleh kita langgar. Jadi begitulah kita faham bahawa manusia ni banyak benda, contohnya makanan lah ya. Banyak benda yang kita boleh makan dan benda yang tak boleh makan, betul tak? Betul tapi kita nak juga makan benda yang pelik-pelik. Jadi itulah sifat manusia dia, sebab kadang-kadang rasa ingin tahu dia tapi melampaui ataupun melanggar batas lah. Jadi apabila kehidupan semakin maju, maka manusia pun bermacam-macam lah ragam dia. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz cucu kepada Khalifah Umar Al-Khattab Jadi dia kata dengan berlakunya perkembangan masa jadi kejahatan-kejahatan manusia ni pun berkembang maksudnya manusia ni makin bijak lah daripada orang kita dalam segi kejahatan gitu kan ya. Kalau kita tengok zaman sekarang ni scam dan juga sebagainya lah ya. Jadi perlu diperkenalkan peraturan-peraturan yang baru ya, untuk manusia selaras dengan kejahatan-kejahatan baru yang mereka lakukan lah ya.
Jadi kalau dulu internet pun tak ada kan. Jadi macam mana nak berlakunya scam-scam internet, telefon dan juga sebagainya kan. Ya. Jadi peraturan juga perlu mengikut zaman lah. Ya. Macam dulu mana ada kereta kan. Jadi tak ada traffic light, speed trap semua kan. Jadi peraturan tu perlu dibuat selaras dengan peredaran zaman lah. Ya. Maka digariskanlah beberapa peraturan ataupun landasan yang dibawa oleh Syekh Raisuni. Yang pertama adalah mencari kebenaran dan berdiri teguh dengannya. Jadi kebebasan bersuara dalam Islam bukanlah sebagai peluang untuk menekan ataupun menguasai. Maksudnya kalau kita bercakap tu, kita bukanlah orang kata apa, kita bebas orang kata nak gunakan kalau dalam perdebatan dia banyak istilah-istilah cara nak menjatuhkan musuh lah ya. Contohnya character assassination kan, pembunuhan karakter kan ya. Kalau kita berdebat dengan dia, kita bunuhlah karakter dia. Dia ni dulu macam ni kan ya. Dalam istilah Latinnya kita panggil ad hominem lah ya. Ad hominem ni yang sama juga dengan character assassination tu lah ya, background. Jadi dalam Islam kebebasan bersuara kita tu bukanlah untuk menekan ataupun menguasai. Kita gunakan kebebasan tu untuk sampai ke tahap kita menekan orang supaya tunduk kepada kita dengan percakapan yang batil lah ya. Okey, kebebasan bersuara dalam Islam juga bukan sebagai ruang untuk menimbulkan kecelaruan dan menukar hakikat kebenaran ya. Jadi kebebasan bersuara dalam Islam ni bukan ruang untuk menimbulkan kecelaruan ya. Kalau kita baca media ataupun artikel-artikel yang banyak ditulis oleh terutamanya wartawan yang dah orang kata dah season, yang dah memang ada dia dah ada kepakaran untuk bagaimana untuk membuatkan orang percaya benda yang tak betul. Istilah dia half truth lah separuh kebenaran. Dia cerita separuh tu betul tapi separuhnya lagi tidak betul half truth lah istilah dia yang kita selalu guna. Half truth. Cerita dia tu separuh je betul separuh lagi dia sembunyikan lah ya. Dia boleh jadi macam tu dan menukar hakikat kebenaran ya. Dalam ada satu istilah yang saya berdapat. Saya ni orang jargon sikit sorry lah. Tapi tak apa, kita gunakan ni sebagai ruang untuk belajar lah kan. Jadi at least pernah dengar kan. Kalau dalam statistik lah kita panggil bila menipu data ni kan, kita panggil statistical doping Tahu doping kan? Doping tu yang ambil test dadah ke semua kan. Statistical doping ni macam orang kata dia menipu lah statistik tu Contohnya pelancongan di Malaysia lah kalau pelancongan di Malaysia ni kalau kita tengok dari dalam statistik tu top 10 sebenarnya dekat dunia 26 juta, 25 juta pelancong setiap tahun dan benda ni menimbulkan kepelikan lah kepada orang yang negara-negara lain pelik tengok macam mana Malaysia ni boleh, orang kata kita rakyat kita 33 juta kan, jadi separuh dia keberadaan pelancong lebih daripada separuh daripada kita rupanya bila didedahkan sebenarnya kita ni bila pekerja asing yang datang Malaysia ni pun kita kira sebagai pelancong kadang-kadang yang datang daripada Singapura tu kan keluar masuk tu kan tu pun kita kira sebagai pelancong hari-hari tu kan memanglah banyak 25 juta jadi kalau kita fikir macam tu memang betul lah
Tapi istilah itulah kita sebut sebagai statistical doping lah ya. Jadi dia dalam Islam sebenarnya benda ni diharamkan lah, tidak dibenarkan. Itu antara contoh lah, sebenarnya banyak lagi ya. Kalau kita tengok yang baru-baru ni masuk politik pula. Contohnya pemberian VPN kan, yang fasa pertama kan, disebut 250 bilion kan. Tapi 200 bilion tu bukan dapat kepada rakyat tapi dari dalam bentuk moratorium dan juga sebagainya kan. Jadi itu salah satu daripada kita boleh panggil sebagai statistical doping lah ya. 200 bilion tu duit kita juga sebenarnya kan. Jadi istilahnya begitulah ya, nak bagi senang faham. Baik, jadi dalam prinsip dan akhlak Islam, tidak ada satu pun yang membolehkan seseorang tu menyokong secara mutlak ataupun menentang secara mutlak lah. Kita kena tengok perbahasan setiap pihak lah ya. Dan ini biasa berlaku dalam politik lah ya. Tak kisahlah mana pun kan. Tapi bila orang yang kita sokong tu, cenderung tu, bila dia cakap je kita akan, wah kita setujulah, betul lah kan. Parti yang kita agak cenderung lah ataupun sokong kan. Tapi bila parti yang lain, kita rasa lah dia ni sembang je kan. Ya, macam tu kan. Jadi kecenderungan tu awal-awal kita dah ada lah. Kita dah ada bias. Kita dah set bias. Jadi sebelum kita fikir tentang bagaimana nak respon kepada orang kata apa yang musuh buat kepada kita kena tahu dulu dalam Islam ni parameter kita boleh bergerak sampai mana. Kan? Contohnya lah Perancis serang kita kan pakai kapal selam kan. Kita ada perahu je. Kan? Jadi kita kena tahu parameter perahu tu boleh gerak sampai mana kan. Jadi itu maksudnya kenapa kita bincang tentang prinsip-prinsip ni. Supaya kita tidak ekstrim ataupun terlalu terkeluar lah daripada parameter yang sepatutnya. Jadi seperti yang saya sebut tadi lah ya. Ini juga terpakai untuk politik di mana biasalah kalau ada orang daripada parti tu yang kita sokong tu kita ayakan je kan semua. Bila tu bila parti lain kita ada sikap berhati-hati pula kan ya. Jadi begitu kita perlu, itu sesuatu yang kita perlu kita perlu nilai kembali lah dalam cara kita berfikir ya. Ini maksudnya kita melebihkan kepentingan diri pihak kita lah ya. Baik, jadi parameter yang kedua adalah memelihara kehormatan agama ya. Maksudnya kita tidak boleh ucapkan sesuatu yang orang kata berlanggar ataupun bercanggah dengan kehormatan agama lah ya. Maksudnya percakapan kita tu tidak boleh lah sampai menghina dan sebagainya ya. Jadi saya akan cepatkan sikit lah ya. Baik, jadi parameter yang ketiga itu kebebasan suara, bukan kebebasan untuk menyesatkan orang lah ya. Dan kita bebas bersuara sampai kita sesatkan orang ni. Orang ni sebenarnya tak belajar sangat agama kan. Ada seolah begitu ya. Jadi kebebasan agama bersuara juga tidak boleh kita gunakan untuk menyesatkan orang lain lah ya. Kita sebut orang tu tak belajar kan, tak belajar agama kan. Ya, jadi begitu ya. Kerana dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 19, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebah tuduhan-tuduhan yang buruk ya dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat lah ya. Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara yang kamu tidak ketahui. Maksudnya
kejilah perbuatan apabila kita melakukan benda yang tidak betul. Parameter yang keempat adalah kita perlulah berbicara dengan hujah dan dalil, ya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu akan ditanya tentang apa yang dilakukan, ya. Di dalam istilah orang kata yang main kalau dulu orang sebut profesor kangkung lah kan, profesor serba tahu lah kan. Istilah anak muda saya ni pala tahu betul? Betul Imran? Korang pun muda kan? Betul ke korang? Pala tahu Pala tahu, betul. Ya. Istilah dia tu kan. Maksudnya semua benda dia tahulah kan. Sebab tu kita sebenarnya walaupun tak mendalam sangat tapi at least kita kena tahulah basic sebelum apa yang kita nak cakap tu. Kita kena tahu basic dia, ya. Macam tu juga dengan macam isu ni lah kita nak sebut tentang isu secularism di Perancis kan. Kita kena tahu apa itu secularism dan sebenarnya adakah Perancis mengamalkan secularism ataupun benda lain, ya. Sebenarnya Perancis mengamalkan laicity. Laicity ni berbeza sikit dengan secularism lah, ya. Di mana secularism tu tujuannya memisahkan agama daripada pentadbiran, tapi tidaklah sampai level orang kata membuang agama tu terus dalam tu dan mengecilkan tu kepada ruang peribadi saja. Tapi laicity di Perancis macam tu lah, ya. Laicity ni dia menghadkan terus pengamalan agama ni kepada ruang peribadi je. Ruang peribadi maksudnya dalam rumah kita je lah, ya. Nak pakai tudung, pakai dalam rumah kan. Tapi ada ke orang pakai tudung dalam rumah kan? Yelah maksudnya orang kata kat rumah kita jaga sangat, kat luar kita tak boleh jaga. Jadi begitu. Dan laicity di Perancis ni dia sebenarnya nak kata terlalu bias terhadap orang Islam, berat sebelah kepada orang Islam. Ada yang betul, ada yang tak betul lah, ya. Tapi dia lebih berat kepada orang Islam sebab orang Islam di Perancis ni dia mengamalkan agama, sedangkan di Perancis 55% orang Kristian ni dah kurang lah mengamalkan agama. Jadi dia rasa berat kepada orang Islam lah, ya. Orang Kristian ni ramainya dah tak mengamalkan sangat agama Katoliknya tu, Baik, jadi parameter yang kelima adalah kita kena memelihara kehormatan dan maruah manusia. Seperti saya sebut tadi lah, kita tak boleh gunakan hujah yang bersifat ad hominem lah, ya. Kan? Ad hominem ataupun hujah yang bersifat character assassination, pembunuhan karakter. Contohnya jangan dengar cakap dia dia tak belajar tinggi kan. Dia seolah macam tu. Jangan dengar cakap dia bukan belajar agama pun. Dia belajar engineering kan. Dia macam tu maksudnya kita membunuh karakter tu dengan memperincikan tentang dia punya peribadi tu lah, ya. Contohnya kesilapan lampau kan, tu kita ungkit balik. Jadi dalam Islam ini tidak dibenarkan lah, termasuklah tentang melemparkan tuduhan qazaf, ya. Walaupun kita dah tahu betul kan benda tu berlaku kan, video tu ni kan contohnya lah kan, tapi kita tak boleh sebut lah benda tu, ya. Kadang-kadang kita main gurau-gurau kan, sebut perkataan tu kan, tak boleh sebenarnya. Walaupun benda tu orang kata betul-betul berlaku lah, ya. Itu juga dengan kejadian zina yang kita nampak, ya. Yang kita betul-betul yakin benda itu berlaku, kita tak boleh sebut.
Kenapa kita berani sebut? Padahal kita tak cuba untuk cegah, kan? Jadi itu kadang-kadang masalah juga orang kita, kan? Dia tunggu dah berlaku baru dia nak cerita, kan? Betul tak? Kebanyakannya macam tu, kan? Padahal dia tahu apa kesan apa dia punya bibit-bibit benda tu nak berlaku dah tahu dah, kan? Jadi itu antara benda yang kita boleh cuba perhatikan sebenarnya. Baik, jadi parameter yang keenam iaitu larangan menyelami niat dan perkara batin. Jadi peraturan ni berkait rapat dengan tindakan mengkritik pandangan orang lain lah, ya. Tindakan dan ijtihad mereka sama ada mereka itu ulama, pemikir, pemimpin ataupun hakim ataupun manusia. Jadi Islam ni dia benarkan kita kritik sesiapa saja. Tak ada siapa boleh orang kata apa terlepas. Maksudnya walaupun katalah apa presiden ke, kan, Perdana Menteri ke, ulama ke, semua boleh dikritik lah. Tapi kita perlulah kritik tu dengan hujah dan debat apa dengan apa fakta yang betul lah, bukanlah serang karakter dia. Jadi kita kena apa kita tak boleh menyelami niat. Maksudnya kita kata dia cakap macam tu sebab dia sokong ni, kan. Dia cakap macam tu sebab ni, kita pula yang menentukan niat orang pula, kan. Jadi kita ambil benda-benda yang zahir je lah, ya. Benda yang literal, yang betul-betul dia cakap. Kita tak boleh orang kata nak orang kata kita sebut-sebut dia sebenarnya niat dia macam ni, dia cakap macam tu, kan. Ataupun kita pula apa pergi tinjau-tinjau, kan, kita pergi siasat-siasat pula, kan. Jadi perkara ni tidak dibenarkan lah, ya. Mengintip, kan, sangka buruk, tomah niat dan juga sebagainya, kan. Jadi tidak dibenarkan lah, ya. Kalau nak baca buku tentang etika berdebat ni, boleh baca sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Taha Jabir Al-Awani, arwah. Dr. Taha Jabir Al-Awani, dia tulis sebuah buku bertajuk Etika berdebat dalam Islam. Apa tajuk bahasa Arab dia? Adab al-iktilaf fil Islam lah, lebih kurang. Baik, jadi yang ketujuh, parameter yang ketujuh ialah larangan mendalami perkara yang tidak berfaedah. Maksudnya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahawasanya sebahagian daripada keindahan Islam ialah seseorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. Contohnya kita kira berapa titisan air yang ada dekat laut dia, kan. Tak payah lah, kan. Berapa ekor semut yang ada dalam rumah kita, kan. Benda tu tak payah, kan. Jadi benda tu tak bermanfaat, kan. Contohnya berapa titis air hujan yang turun hari ni, maksudnya benda tu. Tapi benda tu kalau kita kerja orang kata apa, geologi ke, kita kena kaji lah, kan. Tapi kita sebagai orang awam ni tak payah, kan. Maksudnya benda-benda yang bermanfaat lah, kita buat benda-benda yang bermanfaat. Baik, jadi itulah antara parameter dalam kebebasan bersuara lah, ya. Jadi parameter yang terakhir tu iaitu larangan mendalami perkara yang tidak bermanfaat tu. Tujuannya supaya kita bersuara tu, kita bercakap benda yang orang kata bermanfaat lah, ya. Adalah kosong. Tidaklah terlalu kita nak kata kita kena serius sangat, kan, ya. Kita cerita tentang apa politik je, ekonomi je, kan, ya. Jadi hidup kita ni bosan lah jadinya, kan. Takkan kita jumpa dengan apa saudara mara nak bincang pasal tu, kan. Jadi kita kena tengok tempat lah, kan. Tapi
kita tinggalkanlah benda-benda yang percakapan yang kurang bermanfaat kan, ya. Baik, jadi kesimpulannya Islam membuka pintu yang luas untuk kebebasan berpendapat dan bersuara lah. Ya. Tiada siapa-siapa pun yang boleh mengatasi penilaian dan kritikan. Maksudnya sesiapa pun boleh dikritik. Ya. Kita tak kata, tapi kita nak kritik tu kita kena ada ilmu lah kan. Janganlah kita kritik macam tu je. Ya. Baik, jadi walaupun ruang kebebasan berpendapat dan bersuara terbuka luas, tapi kita kenalah lihat parameter yang tadi yang telah disebutkan tu bahawa ada batas-batas dalam percakapan supaya tidak menyakiti dan menzalimi orang lain lah, ya. Ini kita tak samalah macam tengah perdebatan yang membenarkan kita sampai bunuh karakter orang, ya. Kita baca, kita gunakan bias kan. Bias ni kan ada banyak kan, cognitive bias kan. Kita ataupun fallacy kan, boleh google lah apa ni, fallacy tu apa, cognitive bias apa. Benda ni banyak digunakan dalam perdebatan lah, ya. Dan benda ni kalau kita mendalami benda-benda ni, fallacy, cognitive bias ni semua kan, kita akan dapat setiap orang yang cuba nak mempengaruhi kita dengan apa-apa pengucapan pun kan, kita akan dapat tepis lah, ya, niat yang ataupun ucapan dia tu supaya kita dapat tapis mana yang benar dan yang tidak benar lah kan. Jadi saya rasa itu sajalah sedikit kongsian. Minta maaf lah ambil masa lama, ya. InsyaAllah serahkan semula kepada YDP. Silakan YDP. Okay, terima kasih kepada Abang Azhari. Maaf Abang Azhari, saya termenguap tadi. Tak mengcover kan. Baru balik kerja Okay, baik.